Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang dimuliakan Tuan Pengerusi majlis, juga tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz, pemimpin-pemimpin setempat, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini mengizinkan kita sekali lagi untuk berada di dalam masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita membawa kepada keberkatan dalam kehidupan kita dan dapat kita melaksanakan apa saja perintah Allah dan meninggalkan apa jua yang dilarang olehnya supaya kita menjadi selamat dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang boleh kita manfaatkan dalam pembacaan kita pada malam ini dan dapat kita amalkan ilmu itu dalam hidup kita supaya kita memiliki akidah yang betul, ibadah yang sempurna dan akhlak yang terbaik. Bila akidah betul, ibadah sempurna, akhlak baik, tak lain tak bukan Allah akan beri kita ganjaran, iaitu syurga yang kekal abadi selama-lamanya. Ya, syarat nak masuk syurga dua aja. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah yang menjadi penghuni syurga. Kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Suratul Baqarah ayat 82. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Suratul Baqarah ayat 19. Berilah berita gembira kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh bahawa bagi mereka itu adalah syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Dapat kita syurga yang kita idam-idamkan dan dilepaskan kita daripada azab api neraka. Sebab kita berdoa selalu, waqina azaban nar. Jauhilah kami daripada azab api neraka. Baik tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita baca lagi. Sambung lagi kitab yang kita baca ni, nama kitabnya ialah Penawar Bagi Hati. Kenapa hati nak baca penawarnya? Kerana hati kita ni banyak sakit. Bila sakit, nak ada penawar. Macam kita juga. Kalau demam, dia bagi Datuk Pawang kita tu air penawar. Ya ke tak? Sini tak ada Datuk Pawang ke? Tak ada yang boleh menyampi air penawar. Nah, kita ni begitu ke? Hati kita yang sakit, kita cari penawarnya. Supaya dia tidak jadi sakit. Supaya dia menjadi sihat. Sempurna. Boleh membantu kita dalam hidup kita ni. Kerana hati ni kena dipelihara. Yang kita belajar malam ni ialah tasawuf. Jadi tasawuf tu memelihara hati. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan wajib belajar 3 ilmu. Yang pertama tauhid, yang kedua fiqh, yang ketiga tasawuf. Ketiga-tiga ilmu ini hendaklah kita amalkan serentak. Sekarang tadi kita sembahyang, nak ada tiga-tiga tu. Tauhid nak betul. Fiqhnya cara kita sembahyang tu nak betul, bacaan nak betul, gerak-geri nak betul dan sebagainya. Dan
masa kita sembahyang tadi mesti jaga hati ni supaya ikhlas semata-mata kerana Allah. Baru diterima Allah. Ada tiga-tiga ni. Jadi mengamalkan ketiga-tiga perkara ni serentak. Cuma belajarnya diasing-asingkan. Malam ini kita belajar tauhid. Malam besok kita belajar fiqh. Malam lusa kita belajar tasawuf. Itu mempelajari ni. Tapi amalannya mesti serentak. Mesti kata orang putih simultaneous. At the same time. Nah, ada ketiga-tiga tu. Dan ini meliputi segenap aspek kehidupan. Apa saja kita buat, mesti ada tiga-tiga tadi. Mesti tauhidnya betul. Aqidahnya betul tadi. Tauhid aqidah ya. Fiqahnya nak betul. Dan mesti semata-mata kerana Allah Ta'ala. Baru diterima Allah Ta'ala. Alright. Malam ni, kita sambung lagi pembacaan kita iaitu bab yang ke-6. Bab baru ya. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Nak megah aja. Lebih lagi saya nak ngajar ni, nak megah aja. Bab yang ke-6, bab yang ke-6. Ini dah lah. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Nak megah aja. Dia puji dia orang. Saya ngajar ni baru 7 orang. Oh, Ustaz Ibrahim tu ngajar handai betul. Seronok kembang. Sakit hidung buatnya. Kenapa? Kenapa sakit hidung? Mengkembang aja sampai ke kampung sakitnya. Seronok. Tapi entahlah. Boleh ditanya. Saya lepas ngajar tadi tanya tuan pengurusi kita tadi. Pengurusi macam mana saya ngajar tadi? Sedap tak? Entah dah Ustaz. Ngantuk aku main dengarnya macam. Macam? Monyok aja ya. Ditegur pun tak nyaman lepas tu. Balik kau Ustaz. Kamu jawab ya. Kerana dia nak dipuji. Dia nak rasa megah. Padahal megah tu apalah untungnya. Buat sakit hidung je. Ini yang kita belajar. Di antara sifat-sifat yang dikeji ialah kasih akan kemegahan. Nak megah tu macam-macam cara lah. Manusia nak akan megah, nak akan pujian, nak akan sanjungan. Macam-macam cara dia buat. Ada yang melakukan perkara-perkara yang bahaya. Itu yang ada yang manjat gunung. Ada yang berlayar keliling dunia ni dengan sampan. Ada yang pergi ke dalam dunia ni naik ski aja. Ada yang macam-macam lah. Ada yang terjun dari bangunan tinggi. Ada tadi elok sampai ke tanah aja. Elok sedengkai nak sampai tanah. Dia pun tersangkut itu. Tak ada lepas. Bahaya sungguh tu. Kerana nak cari kemegahan. Ada yang hidup dalam bilik penuh dengan ular-ular. Ada tak? Ada macam suka apa tak? Penuh dengan ular-ular. Ada 500 ekor ular. Ular besar tu. Dia tidur dalam bilik tu. Untuk mencari kemegahan. Untuk mencari pujian. Untuk mencari sanjungan. Itu perbuatan yang sia-sia tu ya. Allah murka. Allah marah. Minta maaf ya. Batuk pula. Boleh minum? Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu memiliki akan segala hati yang dituntut akan taatnya. Bila megah tu supaya orang sanjung dia, orang puji dia, orang ikut cakap dia. Orang dengar apa yang dia katanya. Orang hindar daripada apa larangannya. Itu dia megah tu. Bila ada orang ikut dengan dia, itu artinya kemegahan. Memiliki hati supaya hati tuan-tuan tu ikut saya. Dia megahlah saya tu kalau tuan-tuan ikut. Memiliki akan hatinya. Seperti kaya itu memiliki akan harta benda. Kaya artinya apa? Dia banyak harta. Itu kaya. Sebenarnya kaya bukan itu, ya? Tapi kita anggap apa itu. Orang yang banyak harta itu kita kata kaya. Sebenarnya orang banyak harta itu banyak harta je lah. Tak boleh kata kaya. Orang yang sebenar-benar kaya ialah orang yang tidak banyak keperluannya. Itu yang paling kaya. Orang yang tak banyak keperluan, itulah yang kaya. Siapa yang tak langsung tak ada keperluan? Allah Ta'ala. Sebab tu Allah tu maha kaya. Allah tak ada perlu apa-apa. Allah tak perlukan manusia. Allah tak perlukan udara. Allah tak perlukan makanan. Allah tak perlukan minuman. Allah tak perlukan cahaya. Allah tak perlukan apa saja. Malahan semua itu ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebab Allah tu maha kaya.
Allahu ghaniyun wa antumul fuqara, kata Allah. Allah ini yang maha kaya dan kamu tu semua fakir-fakir belaka. Jadi orang kaya tu bukan orang banyak duit, bukan orang banyak harta, bukan orang yang apa, itu banyak harta je, bukan kaya. Kadang-kadang dia lagi kaya, dia lagi miskin. Lagi banyak harta, lagi miskin, ya. Orang yang menerima rasuah tu pendapatan dia RM1 sebulan ke? Orang yang dia dakwa di mahkamah tu kerana rasuah tu, pendapatan dia berapa? 2 kupang sehari ke? Kadang-kadang berpuluh-puluh ribu pendapatan dia, ya, sebulan. Beratus ribu pun ada. Dah jadi jutawan pun ada. Tapi oleh kerana banyak benda yang dia nak itu, nak ini, maka dia bukan kaya, tapi banyak harta semacam-macam. Kita nak tahu. Itu yang paling kaya ialah Allah Ta'ala. Yang lain tak ada yang lebih kaya daripada Allah Ta'ala. Allah tak ada apa keperluannya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agaklah siapa lebih kaya? Tuan-tuan di Parit 12 tu ke, atau orang asli di dalam hutan? Siapa lebih kaya? Tuan-tuan lebih kaya ke atau orang asli tu lebih kaya? Orang asli tu lebih kaya kerana dia tak ada keperluan. Ya ke tak? Dia nak bertakar tak? Dalam hutan nak bertakar tak? Tak ada. Dia nak beli tiket kereta api tak? Tak ada. Dia nak naik bas ke? Tak ada. Apa keperluannya? Tak ada apa. Nak makan keluar je dari rumah. Cari bawa sumpit tu, cari mana binatang. Lotong ke tembak, tupai ke. Senang aja. Nak sayur keliling rumah ada sayur. Nak buah-buahan bercari dalam hutan tu, macam-macam buah-buahan ada. Kita keluar je ke kedai, bawa RM10 macam. Keluar kedai bawa RM10 macam. Kena gula sekilo orang dah. Kena udang sekilo dah tak cukup RM10. Itu. Jadi mana mereka lebih kaya dari kita. Jadi harta benda tu tidak membantu kita dalam kehidupan. Megah pun tidak membantu kita dalam kehidupan. Sebab itu kita kena bergantung 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kaya itu memiliki akan harta benda yang banyak, dan keduanya sebab bagi menunaikan akan keinginan dan menyampaikan kepada tujuan. Nak megah supaya dikenali orang. Nak dia megah supaya orang nampak dia tu. Kamu tak kenal kat aku setiap bulan ngajar orang ini. Kalau Haji Ibrahim datang lah, pergi orang Keduri maksudnya, Parit 12 ni, siapa tak nak negur? Menderita tak? Menderita tak? Kamu tak kenal kat aku setiap bulan ngajar di Masjid Zahir ni. Menderita maksudnya. Kerana tidak dikenali orang. Jadi tujuan kemegahan tu supaya orang kenal. Supaya orang sanjung, supaya orang ikut cakap dia. Itu tujuannya. Tak ada apa gunanya pun. Ya. Dan bahawasanya kasih akan kemegahan itu satu kelakuan yang dicela. Apa itu dicela? Dibenci, diluati. Allah tak suka, Allah marah. Dicelati atau dicela. Yang sebab bagi kebinasaan. Mengapa binasa? Kerana hukumnya haram. Bila haram berdosa. Bila berdosa di akhirat besok masuk neraka. Binasa tak? Orang masuk neraka binasa ke tak? Binasa, ya. Jadi jangan kita buat satu kerana kemegahan. Kerana keegoan, kerana kesombongan. Jangan. Nak puji dia orang tak payah. Dan saya ngajar ni, gunakan perkataan ketidakpastian. Ya apa? Fenomena, manifestasi, magnitude. Saya pun tak tahu apa maknanya. Paradigma, anjakan paradigma. Dia tanya saya pun tak tahu. Ya. Supaya orang tengangan-tengangannya. Oh, handai ustaz dia. Perkataan-perkataannya, bahasa-bahasanya tinggi. Kita pun tak faham. Rupanya dia pun tak faham. Jadi apa gunanya? Nak megah nak buat apa? Ya. Telah berfirman Allah Ta'ala. Ini ayat Quran ya. Kita tengok. Tilkad darul akhiratun naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ard.
uluwan fil ard wala fasada. Artinya bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian di atas muka bumi ini dan tiada akan kebinasaan. Sampai akhir ayat. Titik-titik itu tak habis ayat ni, ada yang sampai habis Saya pun tak hafal. Surah Al-Qasas ayat 83 Jadi maknanya di akhirat tu yang dapat bahagia akhirat ialah orang-orang yang tak mahu mencari ketinggian dunia, orang yang tidak mencari kemegahan dunia, orang yang tak nakkan kesombongan dunia. Itulah orang yang dapat akhirat besok. Mana lebih baik, dunia ke akhirat? Dunia dapat kemegahan, dunia dapat sanjungan, dunia dapat pujian, di akhirat tak dapat. Mana tak? Pilihlah mana tak? Allah bagi pilih. Inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura, kata Allah. Sesungguhnya kami tunjuk kepada kamu jalan, sama ada kamu nak jadi orang yang syukur atau nak jadi orang yang kufur. Pilih mana tak? It is all up to you. Jadi kalau hendak ke negeri dunia, dapat dunia dia. Dapat dipuji dia orang, disanjung dia orang, dimuliakan dia orang. Tapi di akhirat, dalam kubur lagi dah disiksa oleh Allah Ta'ala. Nak mati disiksa Allah Ta'ala. Itu akhirat. Belum akhirat lagi, baru nak masuk akhirat dari siksa Allah Ta'ala. Dalam kubur siksa lagi. Bangkit dalam kubur siksa lagi. Berjalan dari kubur kepada mahsyar disiksa lagi. Di padang mahsyar disiksa juga. Meniti siratul mustaqim disiksa. Lebih-lebih kalau masuk neraka lagi disiksa oleh Allah SWT. Itu kebinasaan bagi orang-orang yang mencari kemegahan. Orang yang mencari populariti. Supaya disanjung oleh manusia. Itulah bahayanya. Jadi kita ni jangan. Tuan-tuan, kalau kita buat apa-apa ikut akhirat, ikut kehendak Allah Taala, apa saja kita buat, kemasyhuran tu automatik datang. Kerana dunia ini datang sendiri, dia ikut akhirat. Kalau betul-betul kita berdakwah semata-mata kerana Allah, kemasyhuran tu datang senang sendiri, ya ke tak? Betul dah cakap saya. Kemasyhuran tu akan datang sendiri, betul tak? Kali dia betul-betul dia semata-mata kerana Allah. Dunia ini datang sendiri. Kalau dia buat betul-betul istiqamah semata-mata kerana Allah, disanjungi manusia, bahasanya pun elok, tidak menjatuhkan orang lain dan sebagainya. Siapa tak kenal Ahmad Didat telah mengislam beribu-ribu manusia-manusia yang sebelumnya kufur. Siapa tak kenal Dr. Zakir Naik? Tak kenal? Sekarang masih hidup lagi. Ahmad Didat dah tak ada, dah meninggal dunia. Masyhur tu sendiri datang. Padahal dia bukan cari kemasyhuran pada. Bukan dia kabur kamu, sanjungilah aku. Tak ada. Siapa tak kenal Ustaz Abdul Somad? Siapa tak kenal? Sekali dia ada ceramah subuh, kuliah subuh di Pengkalan Pego, Ipoh tau. Saya hadir pagi tu. Ya Allah, punyalah ramai manusianya. Ramai benar manusia. Saya ingat tak kurang daripada 10,000 hadir pagi tu, subuh tu. Nak berjalan pun tak boleh, berimpit-impit. Kalau laju jalan, terlanggar orang depan tau. Punya ramai. Semayang pun masjid tak muat, kena di luar. Saya fikir dalam hati saya, aku ngajar kenapa tak ramai ni? Kalau ramai itu saya ngajar, entahlah. Ada dia. Padahal dia bukan minta sanjungan tu. Dia semata-mata kerana Allah, dunia datang sendiri. Kemasyhuran datang sendiri. Kemegahan datang sendiri. Allah bagi dia orang sanjung dia. Tak payah dia rasa megah pun. Orang sanjung dia. Itu sebab buat apa-apa semata-mata kerana Allah, dunia akan datang sendiri. Ini pun betul juga. Bermula negeri akhirat itu kami jadikan dia bagi mereka yang tiada berkehendak mereka itu. Bukan kerana kemegahan, apa dia buat bukan kerana kemegahan. Tiada berkehendak mereka itu akan ketinggian. Tak payah sanjung tak apa. Tak payah puji-puji tak apa. Di atas muka bumi ini, di dalam dunia ni. Taklah, tak payah puji, tak payah sanjung. Tak payah tak payah sambut-sambut, tak payah tak apa. Tapi di akhirat besok, di kubur lagi dah dapat dia nikmatnya. Apa kata malaikat?
tidurlah kamu di dalam kubur kamu seperti seorang mempelai. Macam mempelai di kubur tau. Tahu mempelai? Tahu mempelai? Tahu tak nak kahwin ke mana? Malam pertama. Tak ingat ke? Tuan-tuan tak ingat ke malam pertama? Saya dah lebih 50 tahun saya jadi mempelai. Ingat sampai sekarang ni? Itu mempelai. Dikubur lagi dah dapat nikmat. Sebab di dalam dunia ni dia tidak mencari ketinggian, dia tidak mencari kemasyhuran, dia tidak mencari sanjungan dan sebagainya. Bangkit dari kubur. Sehat, muda, umur 33 tahun. Berjalan dari kubur ke padang mahsyar, ada kenderaan, ada unta, ada qaba, ada lembu, ada kibas. Di padang mahsyar ada lindungan arasy. Itu dapat itu ketinggian darjat dia di akhirat. Tapi kalau dalam dunia dia sombong, nak mencari kemasyhuran, nak mencari pujian, esok dibangkitkan Allah macam semut, seperti semut. Semut besar ke kecil. Kemudian ditaburkan semut di atas jalan raya. Tempat orang lalu lalang, dia kacak-kacak dia orang, dia pijak-pijak dia orang. Itu orang yang sombong dalam dunia ni. Jadi jangan jadi orang sombong. Jangan cari kesombongan tu. Kemasyhuran tu akan datang sendiri. Kalau dia betul-betul istiqamah. Siapa tak kenal Ahmad Didat, siapa tak kenal Zakir Naik, siapa tak kenal Ustaz Abdul Somad, siapa tak kenal Ustaz Azhar Idrus. Dulu saya tengok orang Poi 12 ramai hadir dalam ceramah Ustaz Azhar Idrus di Kampung Gajah. Saya ada malam tu. Ramai orang dengar saya ceramah malam tu. Saya ngajar kebetulan ngajar di Kampung Gajah tu. Ramai orang dengar. Rupanya dia nak dengar Ustaz Azhar Idrus, bukan nak dengar Haji Ibrahim. Hujan malam tu, tapi ramai juga orang tahu. Malam tu hujan, di Padang dibuat. Masih ramai juga orang. Itulah. Kenapa? Kemasyhuran tu datang dengan sendiri. Dengan syarat dia istiqamah melakukannya. Dan tidak melakukan perkara-perkara yang menyebabkan Allah murka. Kalau Allah murka, manusia pun murka juga. Kemudian menghimpunkan Allah Ta'ala pada ini ayat akan menghendaki ketinggian dan menghendaki kebinasaan dan menerangkan ia akan bahawasanya negeri akhirat itu bagi mereka yang sunyi hatinya. Ketika tak ada, sunyi hati itu tak ada ya. Yang sunyi hatinya daripada kedua-dua. Tak ada apa? Tak ada hendakkan ketinggian, tak ada hendakkan kemasyhuran. Hati dia tak hendakkan ketinggian, tak nak kemasyhuran. Dia kerana dia tak nak binasa. Dia tak nak binasa. Jadi itulah. Sunyi hatinya daripada kedua-dua kehendak itu. Dan masuk di dalam ketinggian dan kemegahan. Automatik Allah bagi dia ketinggian darjat dan kemegahan. Sebab manusia yang paling tinggi di akhirat besok, tak lain tak bukan ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana dalam dunia ni dia tak nak ketinggian. Dia tak nak kekayaan. Tapi masyhur. Siapa tak kenal Nabi Muhammad? Masyhur ke tak? Bukan dia minta jadi masyhur tu, tapi orang kenal. Siapa tak pernah sebut Nabi Muhammad? Setiap masa kita sebut Nabi Muhammad, semayang sebut Nabi Muhammad, baca Quran sebut Nabi Muhammad, doa sebut Nabi Muhammad, apa saja kita sebut namanya. Padahal dia bukan minta begitu. Bukan dia buat itu untuk ketinggian, untuk kemasyhuran, untuk apa? Untuk kesombongan tak. Tapi Allah bagi dia. Kerana dia berjuang untuk akhirat. Dunia datang sendiri. Kita pun begitu juga. Kalau nakkan dunia ni, buat untuk akhirat. Nanti Allah akan bagi dia ketinggian, Allah akan bagi dia kemegahan, Allah akan dia sanjungan dan sebagainya. Allah bagi. Bukan dia minta. Siapa tak kenal Datuk Ismail Qamus, Allah yarham. Siapa tak kenal Datuk Haruddin, Allah yarham juga. Siapa tak kenal Datuk Seri Abu Hassan Al-Hafiz, semua orang kenal. Padahal mereka bukan minta, sanjungilah aku, tak pernah pun. Kau mesti sambut aku datang ni. Tak ada. Jadi Allah bagi sendiri kemasyhuran, Allah bagi sendiri sanjungan, Allah bagi sendiri ketinggian darjat dan sebagainya. Semua datang dari Allah Taala. Kemudian apa kata Allah? Firman ia dan berfirman ia, firman tu Allah man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika allazina laysa lahum
Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Apa artinya? Surah apa? Surah Hud ayat 15 dan 16. Apa artinya? Barang siapa ada ia menghendaki dengan amalnya akan hidup dunia dan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan kepada mereka itu akan balasan segala amal mereka itu dalam dunia. Siapa nak kaya, Allah bagi kaya. Siapa nak masyhur, Allah bagi masyhur. Siapa nak ketinggian pangkat, Allah bagi ketinggian pangkat. Tapi dunia aja, di akhirat tak ada bagian baginya. Dunia aja. Siapa dalam dunia ni nak akan masyhur, nakkan dia sanjung, nakkan dia puji, nakkan dipuji, dapat itu di dunia ya. Tapi di akhirat tak ada apa bahagian baginya. Dan mereka itu tiada dikurangkan akan sesuatu di dalamnya. Dunia tak kurang. Kaya-kaya. Lagi apa? Masyhur. Dipuji orang, disanjung orang, tak ada kurang. Itu dalam dunia ni. Bermula mereka itu yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat. Namun tak kira akhirat. Tadi dia mengatakan ada di dunia aja, hidup dalam dunia dan perhiasannya dan perhiasan dunia ni dapat dunia aja lah. Di akhirat tak dapat apa-apa. Bermula mereka itu yang tiada akan bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Orang yang ndakkan dunia tu nanti di akhirat dapat apa? Dapat api neraka. Siapa yang ndak angkat tangan? Jangan angkat gambar mana kalau orang yang ndakkan neraka tu. Lantaklah tak ada aku siapa yang masuk neraka. Angkat tangan. Tengok mana kau orang. Jadi ndakkan dunia aja dapat dunia aja. Di akhirat tak dapat apa. Hanya dapat neraka. Neraka ada berapa tuan-tuan? Kuis perdana malam ni. Neraka ada berapa? Tak ada jawab ada korang ni. Neraka ada berapa Allah sediakan? 7. Yang pertama namanya Jahannam. Yang kedua namanya Jahim. Tadi saya baca Jahim tu. Latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin. Kemudian kamu akan diperlihatkan neraka Jahim dan kamu akan melihatnya dengan penuh keyakinan. Ini Jahim. Yang kedua. Yang ketiga namanya Saqar. Saqar ni untuk orang tak semayang. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa menyebabkan kamu masuk dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami terdiri daripada orang yang tak semayang. Yang ketiga. Yang keempat namanya Sa'ir. Sa'ir itu untuk orang yang menerima kitab amalnya dari belakangnya. Cucuk dada tu tumbuh ikut belakang, ambil kitab amal dari belakang. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dan siapa menerima kitab amalnya dari belakangnya, maka dia akan menjerit kecelakaan. Celaka aku, jerit kecelakaan. Wa yasla sa'ira, dan dimasukkan dia ke dalam neraka yang bernama Sa'ir. Itu nombor 4. Yang kelima namanya Khutamah. Khutamah. Yang keenam namanya Hawiyah. Yang ketujuh namanya Lazza. Itu 7 neraka. Khutamah, Hawiyah, Lazza. Itu 3 akhir ya. Kalla la yumbazanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah dan sebagainya. Itu Khutamah. Kemudian Hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa ringan timbangan kebajikannya, pahalanya sikit, dosanya berat, maka maknya adalah Hawiyah. Dia menjadikan Hawiyah itu sebagai mak dia. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa yang dikatakan Hawiyah? Narun hamiyah. Api yang bersangatan nyalanya. Bersangatan nyalanya Hawiyah tu. Itu jadi mak dia. Api jadi maknya. Apa mak buat pada anak? Dia peluk-peluknya, dicium-ciumnya, ditimang-timangnya, dalam lambung. Yang nimangnya, yang niupnya, yang ciumnya ialah api yang bersangatan nyalanya. Itu nama neraka. Yang ketujuh namanya Lazza. Kalla innaha Lazza. Bahkan namanya adalah Lazza. Itu 7 neraka. Mana nak? Pilihlah mana nak antara 7 ya. Jahannam, Jahim, Saqar, Sa'ir, Khutamah, Hawiyah dan Lazza ya. Itu 7 neraka. Inilah bagi mereka-mereka yang ndakkan dunia itu. Tidak ada lain balasannya melainkan api neraka. Makanan mereka ialah api neraka.
Yang tiada ada bagi mereka itu pada akhirat melainkan api neraka. Dan batil oleh barang yang batil tak betul ya, salah. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu. Dia buat benda yang batil, mana larang dia buatnya, mana suruh tak nak buat, itu batil. Perjuangannya batil, ibadahnya batil, akidahnya batil, akhlaknya batil, batil belaka, semua tak betul. Yang dia buat tu, itu masuk neraka tu. Dan batil oleh barang yang memperbuat mereka itu, maka tiada ada pahalanya di akhirat. Tak ada pahala langsung. Itu yang bila ditimbang tu langsung tak ada pahala. Yang ada hanya dosa aja. Pahala langsung tak ada. Dan batil barang yang mengerjakan mereka itu di dalam dunia daripada segala kebajikan. Langsung tak ada buat kebajikan langsung. Asyik nak merosakkan orang je, nak membinasakan orang je, nak mencederakan orang je. Kerana dia Tuhannya hawa nafsu. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu tak nampak mereka menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan mereka? Ikut hawa nafsu aja. Nafsu kata nak, dia buat. Nafsu suruh dia buat. Ya. Nafsu larang dia tinggalkan. Dia ikut hawa nafsu aja. Ya, nafsu kata nari, dia pun nari. Nafsu kata berzina, dia pun berzina. Nafsu kata curi, dia pun curi. Dia ikut hawa nafsu. Nanti nafsu itu sebagai Tuhan dia. Di akhirat besok, cari mana dia Tuhan kamu tu. Nafsu pun kena masuk neraka, takkan dia jadi Tuhan ya. Itu dia. Bermula ini ayat melengkapi juga akan kasih akan kemegahan. Ayat ni, ayat tadi ya, yang nakkan dunia tadi, dia nakkan kemegahan tu. Karena kita kemegahan tu di mana? Di dunia aja. Udah mati tak ada megah lagi dah. Masih hidup ni ada megah ya. Dapat pangkat Tan Sri, dapat pangkat Datuk, dapat pangkat Datuk Sri, megah tu. Pakai pula medal tu ada, sana kemari, pakai kot, pakai tie, pakai mentaka besar, pakai kasut tom, kasut berek kan masa dulu kami berek lah, masa kami muda-muda dulu. Ini tak tahu nama-nama. Johnson ke kaya. Itu megahnya. Di dunia ni udah mati, apa tak ada dah. Tan Sri dah tak ada. Pingat-pingat tinggal di rumah. Pangkat pun dah tak ada. Harta tak bawa. Hanya harta-harta yang bawa ke kubur tu dia bawa. Bila seseorang itu mati, adalah hadis tau. Bila mati seseorang itu ada 3 perkara yang menemani dia ke kubur. Ya. Yang pertama hartanya. Yang kedua keluarganya. Yang ketiga amalannya. 3 perkara yang bersama dengan dia ke kubur. Yang pertama hartanya. Kalau dia ada mentaka, dia bawa dia orang mentakarnya sampai ke kubur. Kalau dia ada bersikar, dia bawa dia bersikar ke kubur. Kalau dia ada motor, dia bawa motor ke kubur. Kalau dia ada selipar, dia bawa selipar ke kubur. Itu harta dia. Kemudian keluarganya ikut ke kubur. Anak-anaknya ikut ke kubur, bapaknya ikut ke kubur, saudaranya ikut ke kubur, adik-beradiknya ikut ke kubur, papa saudara dia ikut ke kubur, tok-toknya ikut ke kubur belaka. Sekeluarga dia. Dan amalannya sekali. 3 perkara ya. Bila dia dah masuk dalam kubur dia ditanam, 2 daripadanya balik. Apa yang balik? Yang pertama hartanya balik. Mentokar bawa dia balik, kasut bawa dia balik, baju bawa dia balik, selipar bawa dia balik. Tak ada tinggal di kubur tu ya. Jadi hartanya balik. Yang kedua, kerabatnya akan balik. Anak-anaknya balik, isteri-isterinya balik, bapak-bapaknya balik, maknya balik, mentuanya balik, semua balik. Udah balik apa? Tak ingat kita. Kita seorang dalam kubur tu tak ingat ke dia. Kita dalam kubur tu seorang je. Udah siapa tak ingat. Asyik gelak ketawa je balik rumah. Ya, kak nengok Maharaja Lawak. Kak nengok apa? Nengok Musa Janggut. Kak nengok apa? Nengok pendekar punya lapuk dan sebagainya. Dah lupa kan dia? Dia seorang dalam kubur tu. Kena pelupur. 3 langkah je kita balik dari kubur. Udah datang Munkar dan Nakir nanya. Kalau tak boleh jawab, berduduk dalam kubur tu ya. Jadi balik dua-dua. 2 tu balik. Tinggal bersama dengan dia, amalannya saja. Kalau baik amalannya, dia akan dapat nikmat dalam kubur. Kubur dia nikmat tau. Sebab tu kubur tu boleh jadi taman daripada taman syurga. Al-qabru rawdatan min riyadul jannah. Kubur itu adalah taman daripada taman syurga. Salah satu taman syurga itu kubur ya. Taman-taman syurga. Wal qabrahu khufratan min khufurin niran. Dan kubur itu juga boleh jadi
jurang daripada jurang api neraka. Ya. Jadi itu kubur tu. Kita seorang-seorang dalam kubur tu. Kalau dapat nikmat lah. Dalam kubur ada nikmat tau. Boleh ziarah. Ya, itu saya kata tadi. Kata mereka apa? Tidurlah kamu dalam kubur kamu laksana seorang mempelai. Macam mempelai. Itu dia. Jadi kalau tidak keperhiasan dunia ni, di akhirat tak dapat apa-apa. Yang bersama dengan dia dalam kubur hanya amalannya. Kalau dia beriman dan beramal soleh, dapat nikmat di kubur. Dia sampai dapat nikmat syurga dia. Ini mula-mula kubur dulu. Kalau dia kufur dan maksiat, seksa ya. Di kubur dia lagi kena seksa. Sampai bangkit dia kubur, seksa lagi. Sampai masuk neraka, lagi dia seksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kenapa? Dia banyak mementingkan dunia dan perhiasan dunia ini saja. Dan ketahui olehmu bahawasanya kemegahan itu tiada dicela akan dia. Kalau dia datang sendiri tak apa. Tapi kalau dia cari kemegahan itu yang dicela tu. Jadi ini akan kita katakan kita di bulan depan ya. Kemegahan itu bukan dicela tak. Kalau sengaja Allah nak bagi kemegahan, kalau dia buat semata-mata kerana Allah, orang yang berjuang jalan Allah tu megah kan. Ya? Bukan dicela tak. Orang sanjung dia, orang puji dia. Orang sayang dia. Jadi dia rasa seronok lah. Itu tak ada salah. Yang salah tu dia buat satu kerana nak kemegahan. Macam saya tadi jadi imam tadi suruh dia menjadi imam, saya jadi imam. Cadang-cadang nak baca inna a'tayna, tapi tengok ramai orang orang tak ada standard betul baca surah Yasin dari mula sampai habis macam. Supaya dipuji dia orang. Pandai ustaz tu surah Yasin hafal dari mula sampai habis. Dapat apa? Dapat megah ajalah. Ya, dapat pujian ajalah. Tapi di sisi Allah tak dapat apa-apa pahala. Penat aja. Jadi kata Nabi, di akhir zaman ni banyak manusia yang sembahyang, tiada sembahyang baginya melainkan penat dan lelah semata-mata. Nanti akan datang kita baca akan datangnya yang ni ya. Kemegahan itu bukan dicela semata-mata. Itu akan datang kita baca ya. Alright, sekian dulu kerana dah bunyi. Ya, kita kena ikut SOP. Bila dah bunyi itu kuntilah. Jadi salah silap minta ampun, minta maaf. Ada soalan? Tak ada soalan. Ada bangkangan? Tak ada bangkangan. Soalan tak ada, bangkangan tak ada. Jadi, berhentilah. Berhentilah pun. Sekian aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.